Suami isteri jarak jauh yang telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan rentas daerah ataupun negeri untuk bertemu pasangan masing-masing. Alhamdulillah. Ketiga pula, ibu bapa yang telah mendapat vaksin dos lengkap dibenarkan merentas daerah dan negeri untuk berjumpa anak di bawah umur 18 tahun. Saya juga amat memahami permintaan saudara dan saudari untuk kembali menunaikan solat di masjid dan surau. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju supaya aktiviti solat sahaja dibenarkan di masjid dan surau bagi jemaah yang telah menerima vaksinasi lengkap. Kemudahan ini juga terpakai ke atas semua fasa dalam pelan pemulihan negara. Pihak masjid dan surau perlu pastikan SOP berkaitan dengan protokol kesihatan awam seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga pastikan jemaah terus pulang setelah selesai solat. Keduanya lah jemaah yang hadir untuk menunaikan solat mestilah menunjukkan pada petugas masjid dan surau sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Dan ialah kemudahan ini juga diberikan kepada penganut bukan Islam untuk menghadiri rumah-rumah ibadat. Dan ialah pelaksanaan kemudahan ini adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri dan Kementerian Perpaduan Negara bagi rumah ibadat selain daripada Islam. Saudara dan saudari sekalian, kerajaan juga bersetuju untuk memberikan kemudahan bagi sektor sosial kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap dan menetap di negeri-negeri dalam fasa 2 dan seterusnya. Kemudahan-kemudahan tersebut secara amnya adalah seperti berikut. A. Rentas daerah dibenarkan. Satu ialah individu yang ingin melakukan perjalanan rentas daerah mestilah menunjukkan pada petugas keselamatan di sekatan jalan raya sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah pun menerima vaksinasi lengkap. B. Ini semua orang berminat, iaitu aktiviti dine-in, iaitu makan di dalam restoran, dibenarkan. Satu, jika dibandingkan dengan aktiviti sosial yang lain, aktiviti dine-in ini sememangnya mempunyai risiko yang agak tinggi. Ini ialah kerana pelitup muka akan dibuka ketika makan dan juga ketika berbual dengan teman semeja. Dan ini mungkin mendedahkan individu tersebut kepada jangkitan COVID-19. Sehubungan itu, saya ingin menasihatkan orang ramai untuk dine-in ini apabila perlu sahaja dan tidak meluangkan masa yang terlalu lama. Orang ramai juga dinasihatkan untuk take away jika situasi mengizinkan. Pilihlah premis-premis yang punya sistem pengudaraan yang baik dan terbuka. Ketiganya, saya juga ingin menyarankan kepada pengusaha-pengusaha premis kedai makan supaya menyediakan lebih banyak ruang tempat makan di bahagian luar premis bagi pengudaraan yang lebih baik. Kita faham bahawa risiko penyebaran virus COVID-19 ini adalah jauh lebih tinggi di dalam premis berbanding di luar premis. Keempatnya ialah pemilik premis kedai makan perlu pastikan mereka yang memasuki premis untuk dine-in ini mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi lengkap. Sekiranya yang nak masuk itu hanya baru dapat satu suntikan, maka dia tak boleh dibenarkan untuk dine-in.
Bagi pasangan yang telah menerima vaksinasi lengkap dan ingin nak membawa anak-anak berusia 17 tahun dan ke bawah untuk dine-in di premis kedai makan, maka dinasihatkan pastikanlah anak-anak anda ni mematuhi SOP yang ketat. Biasalah dengan penutup muka, penjarakan sosial, cuci, sanitizer tangan dan sebagainya. Aktiviti sukan, ini yang ketiga, aktiviti sukan dan riadah tanpa sentuhan fizikal dan bukan berkumpulan ataupun outdoor ni dibenarkan. Saya kira ini ramai yang sedang menunggu pengumuman ni. Aktiviti sukan pertamanya dan juga rekreasi kita kira adalah amat penting untuk memastikan tahap kesihatan minda dan kecergasan fizikal yang baik. Oleh itu, aktiviti ini dibenarkan dengan mematuhi penjarakan fizikal dan dilakukan di kawasan yang terbuka ataupun outdoor, termasuklah separa terbuka bermula daripada 6 pagi hingga 10 malam. Aktiviti dine-in di restoran ataupun kafe di premis clubhouse adalah dibenarkan selaras dengan kebenaran dine-in. Pemilik premis ini perlu memastikan mereka yang memasuki premis untuk dine-in mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 atau Digital Certificate COVID-19 Vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Operasi bilik persalinan ataupun bilik mandi di premis clubhouse ini tidak dibenarkan. Dan ini bagi nak mengelakkan perkumpulan selepas bersukan dan mengurangkan risiko jangkitan. Aktiviti yang dibenarkan adalah seperti jogging, senaman, tai chi, berbasikal, skateboarding, memancing, equestrian, memanah, mendaki, tenis, bermain single, badminton single, golf, pemotoran dan seumpamanya. Keempatnya lah aktiviti pelancongan dalam negeri yang sama. Pelancongan dalam negeri yang sama dibenarkan dan ini melibatkan homestay dan hotel. Pengusaha homestay dan hotel perlu memastikan mereka yang ingin memasuki premis ini mesti juga menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun Digital Certificate COVID-19 Vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah menerima vaksinasi yang lengkap. Kesemua kemudahan yang saya umumkan hari ini akan mula berkuat kuasa pada Selasa 10 Ogos 2021. Selasa 10 Ogos 2021. Rincian bagi kemudahan-kemudahan yang baru yang saya umumkan akan dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dalam waktu yang terdekat. Kemudahan-kemudahan sektor ekonomi sedang pun kita bincangkan dan dipertimbangkan dalam peringkat sidang khas MKN dan akan saya umumkan juga dalam waktu yang terdekat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kemudahan-kemudahan ini bukanlah bermakna kita boleh mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Kemudahan dine-in dan juga aktiviti sukan terutamanya adalah lebih bersiko bagi seorang individu itu dijangkiti virus COVID-19. Saya telah pun mengarahkan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sebagai pengurusi jawatankuasa koordinasi penguatkuasaan dan pematuhan SOP COVID-19 memastikan kementerian-kementerian dan agensi yang bertanggungjawab untuk mempergiatkan aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan ke atas kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ingin saya tegaskan bahawa setiap kementerian dan agensi yang memantau kemudahan-kemudahan tersebut termasuklah pemilik premis mestilah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pelaksanaan kemudahan yang diberikan bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut peraturan serta garis panduan yang telah ditetapkan
dan mengelakkan mudarat. Langkah untuk mengawal pandemik ini juga memerlukan usaha bersepadu pihak kerajaan dan juga masyarakat. Individu, ketua komuniti dan penjagaan perlu berwaspada dalam mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah penularan virus ini. Dalam pada kemudahan-kemudahan ini diberikan, kerajaan juga akan memastikan strategi tindakan kesihatan awam yang ketika ini berada di atas landasan yang tepat terus dilaksanakan. Sebaiknya terutama menerusi ujian saringan, pengesanan kontak rapat, langkah pengasingan serta peningkatan keupayaan penjagaan kesihatan dan pilihan rawatan yang lebih luas. Kerajaan tidak akan teragak-agak untuk menarik semula kemudahan-kemudahan yang telah diberikan sekiranya berlakunya ketidakpatuhan terhadap garis panduan serta SOP yang telah ditetapkan. Jika berlakunya jangkitan di premis yang menikmati kemudahan-kemudahan ini, Kementerian Kesihatan Malaysia terutamanya akan segera mengambil langkah sewajarnya termasuk melakukan penilaian semula risiko serta tidak menolak kemungkinan menutup serta-merta premis atau kawasan yang terlibat selain mengeluarkan kompaun kepada pihak yang dikenal pasti melanggar SOP. Kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab bersama dalam usaha mengatasi pandemik COVID-19 ini. Sememangnya kemudahan ini adalah bukti kepercayaan kerajaan bahawa rakyat yang sudah menerima vaksinasi lengkap boleh membuat pertimbangan risiko kendiri yang rasional, yang bijaksana dalam nak menghadapi ancaman virus COVID-19 yang kini sudah berleluasa di dalam komuniti kita. InsyaAllah kita menang bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.